Hidup tidak mulia dengan duit. Kalau kamu rasa duit menjadi bernilai dalam hidup kamu, duit menjadi harta, menjadi nilai, mana banyak harta kamu dengan harta Qarun. Kamu kejar apa dalam hidup? Pendakwah bebas terkenal Ustaz Ahmad Dusuki tampil menegur kenyataan selebriti serba boleh Ifah Raziah bahawa persembahan gelik yang dilakukan semuanya dibayar dan atas urusan kerja. Ustaz Ahmad Dusuki membidas kenyataan itu dengan memberitahu tidak semua duit yang diterima itu menjadi keuntungan dalam hidupnya kerana bimbang bakal membawa kecelakaan kelak. Tak semua yang boleh bawa masuk duit tu menjadi keuntungan bagi kehidupan kita, yang dibimbang jika yang masuk duit tu membawa kepada kecelakaan di masa depan kita. Setiap mukmin akan disoal di hadapan Allah nanti dari mana ia mendapatkan hartanya dan ke mana ia membelanjakan hartanya di jalan Allah. Jika hartanya hanya mengenyangkan perutnya, tergolek-goleklah ia di akhirat nanti, menjawab di hadapan Allah, lebih-lebih lagi hartanya dari sumber menggolek-mengelik punggungnya di khalayak ramai di dunia ini, jelasnya. Ustaz Ahmad Dusuki menyatakan hujahnya di akaun Instagram miliknya. Menerusi hantaran berkenaan, dia memuat paparan skrin artikel yang menunjukkan kenyataan Ifah tentang penjelasannya dikecam bergelik di satu majlis akikah dan ulang tahun perkahwinan rakannya. Di akhir sekali, Ustaz Ahmad Dusuki sempat mempersoalkan aksi gelik yang dilakukan Ifah itu. Kau ingat gelik di khalayak tu dapat pahala ke? Bangganya kau, tulisnya lagi. Terdahulu tular video rakaman Ifah dan juga usahawan berkontroversi Kak Kilometer sedang bergelik di satu majlis yang meraikan dua acara iaitu akikah dan ulang tahun perkahwinan pada 2 minggu lalu. Cuba tanya diri kita, turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap ni, kita kejar apa dalam hidup kita? Kejar apa? Ada orang jawab, saya kejar duit Ustaz. Duit ni biar jadi banyak. Bila duit banyak, saya akan jadi mulia. Jadi mulia dengan duit. Rasulullah datang dahulu, Rasulullah ajar sahabat-sahabat, hidup tidak mulia dengan duit. Kalau kamu rasa duit menjadi bernilai dalam hidup kamu, duit menjadi harta, menjadi nilai, mana banyak harta kamu dengan harta Qarun. Qarun, Allah jadikan pada dia banyak harta dia. Kaya tak kaya Qarun? Yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Anak kunci saja yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Terbit je matahari, tenggelam lagi 70 hasta. Terbit lagi matahari, Qarun dengan harta kekayaan dia tenggelam dalam muka bumi ini sendiri. Datang orang Melayu kita sibuk buat program mencari harta Qarun, dipanggil demikian. Elok Qarun tenggelam, kita sibuk carinya. Cari apa dalam hidup ini? Ada orang jawab, saya cari yang disebut dengan tahta Ustaz, pangkat. Pangkat biar besar. Lagi besar pangkat, lagi kita jadi hebat. Islam ajar pangkat tidak memuliakan dalam hidup. Tuan-tuan jangan ingat, tuan-tuan akan jadi mulia bila pangkat tuan-tuan jadi besar. Allah tak muliakan orang dengan pangkat. Rasulullah pesan pada kita, bila kamu ada pangkat, kamu sedang memegang tanggungjawab. Kamu pegang saja pangkat, kamu ada saja jawatan, kamu akan disoal terhadap jawatan yang kamu sedang miliki itu. Kamu akan ditanya di hadapan Allah nanti. Lagi besar jawatan kita, lagi penat kita menjawab di hadapan Allah. Kalau nak kira mulia dengan jawatan, mana besar jawatan kamu dengan jawatan Fir'aun? Fir'aun besar jawatan. Besar tak besar jawatan Fir'aun? Sampai peringkat Fir'aun sebut, Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhan yang paling agung, katanya Fir'aun. Waktu mana Fir'aun mengaku jadi Tuhan, terkejut Iblis. Iblis terkejut. Katanya Iblis. Aku sendiri pun tak mengaku jadi Tuhan. Ada juga makhluk manusia yang pergi mengaku jadi Tuhan. Makhluk manusia yang pergi mengaku jadi Tuhan. Kenapa Fir'aun mengaku jadi Tuhan? Kerana dia tak pernah rasa sakit. Fir'aun kencing manis tak pernah kena. Darah tinggi tak pernah naik. Fir'aun gaut tak pernah ada. Dalam hidup Fir'aun. Dalam hidup Fir'aun tak pernah bersin. Bersin pun tak pernah. Disebut dalam satu kitab yang lain, Fir'aun tak pernah menguap. Menguap pun tak pernah. Kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi. Tunggu sikit-sikit lagi je menguap terus tak kena gaya. Tapi jangan pula tak menguap. Orang tanya kenapa tak menguap? Lawan Fir'aun sekali Ustaz sebut. Nak lawan Fir'aun dalam hidup dia.
Nak gambarkan dalam hidup ini, kamu kejar apa dalam hidup? Yang terakhir ni, orang kita kalut, di Malaysia kita ni, kalut dengan mengejar rupa menjadi cantik. Yang ni pun satu penyakit yang sedang dilalui oleh masyarakat kita hari ini. Penyakit apa dia? Penyakit nak suruh nampak cantik. Sibuk dengan kupu putih dia ni. Yang perempuan sibuk dengan berupa muka putih, lengan hitam legam, dia panggil demikian. Rupa kamu macam mana sekalipun, Allah tak pandang. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jangan kamu sibuk, kamu nak pandang pada luaran manusia. Allah tak pandang pun muka kamu. Macam mana pun muka kamu, bangsa kamu, kemuliaan kamu, Allah tak pandang. Allah tak pandang pun kamu Melayu ke kamu Cina, Allah tak sebut. Tak tanya soalannya demikian. Di akhirat nanti Allah tak sibuk tanya kamu datang daripada bangsa mana, kamu datang daripada keturunan mana, Allah tak kira. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi yang Allah pandang ialah hati kamu, wa ajsamikum, dan yang Allah pandang ialah jasad kamu itu sendiri. Kalaulah manusia dimuliakan rupa paras, maka hinalah Bilal bin Rabah. Kalaulah manusia ni dipandang pada rupa paras, maka teruklah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sering kali saya cerita benda ni. Di kalangan sahabat-sahabat yang teruk wajah, siapa dia? Bilal bin Rabah. Hitam kulit dia, kerinting rambutnya, kemudian tebal bibirnya, parau suara Bilal bin Rabah. Tapi Allah muliakan Bilal bin Rabah. Daripada seorang yang hamba, Allah lonjakkan dia berjalan di belakang Rasulullah. Di mana saja Rasulullah masuk dalam syurga Allah, kedengaran telapak kaki Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, suara dia dengar sampai di arasy Allah. Bilal bin Rabah. Ada lagi sahabat yang lebih teruk daripada Bilal. Siapa dia? Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib, sehingga Rasulullah cium wajah Julaibib saat mana dia gugur syahid dalam perang Uhud. Julaibib radhiyallahu anhu, waktu mana Rasulullah usap pasir-pasir yang melekat di tubuh badan dia ini, di muka dia, Rasulullah cium. Rasulullah menangis teresak-esak. Rasulullah sebut, ya Julaibib, wahai Julaibib, kamu sebahagian saya sebahagian kamu. Kamu sebahagian saya, 3 kali Rasulullah sebut. Kamu sebahagian saya sebahagian kamu. Sampai Rasulullah menangis teresak-esak bila melihat gugur syahidnya Julaibib radhiyallahu anhu. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.